kawasan ini tempat kita orang berkumpul beramai-ramai. Termasuk juga basikal-basikal tu yang diletakkan di sana. Ini sampai ke ujung sana. Kumpulan dari utara terdiri daripada 54 orang basikal. Journey kita melalui semua kawasan-kawasan kampung, kawasan pedalaman. Kita tak ikut highway. Sebab kita mahu mesej ini dia sampai kepada semua masyarakat. Semasa kami berbasikal ke satu tempat, lepas tu akan bagi leaflet lah. Ada juga ambil tanda tangan daripada dia orang. Semua pun sambutan yang baik lah. Nama saya Mat Nasir bin Din, umur saya 42 tahun. Ini rumah saya. Mempunyai 4 orang anak, seorang isteri. Sekarang saya kerja sendiri, lebih baik cakap kerja sendiri, tak tentu. Saya kerja ambil buah kelapa sawit. Kadang-kadang saya ikut abang ipar saya cuci parit. Kadang-kadang saya kerja penggali kubur. Pendapatan saya tak menentu satu bulan. Kadang-kadang saya boleh dapat 300 ke 400 saja. Kalau kita jual barang kita tak naik. Tapi kalau kita beli barang-barang itu naik. Itu yang susah. Kira kehidupan sekarang sempit lah orang cakap. Memang sempit lah. Saya bekerja di tanahku tu selama 22 tahun. Tapi saya cuma dibayar 23,000 saja. Tak sama seperti yang saya kerja. Dulu saya kerja kilang. Waktu saya kerja kilang, pendapatan saya sebulan 1,500. Jadi semasa tu saya tak berasa sangat. Tapi selepas saya diberhentikan kerja, walaupun 10 sen, 20 sen, dia begitu terasa. Sebab sekarang dunia sedang dilanda krisis ekonomi. Paling penting sekarang jaminan untuk pekerja. Okey, di Malaysia tak ada akta gaji minima. Perlu ada satu akta gaji minima. Gaji minima adalah salah satu tuntutan asas kepada pekerja pada ketika inflasi meningkat, harga barangan tidak dikawal dengan baik, kemudahan asas juga diswastakan, semuanya dinaikkan. Pekerja atau majoriti perlu mendapat sekurang-kurangnya satu tahap akta gaji, satu tahap gaji yang sesuai, yang berpatutan. My name is Fatima. I know I have father and only mother. One brother name is Muhammad Hussein. Younger brother is Hussein. And one girl in house. Ini Fatima, kawan. Hussein, kawan. Bapa meninggal dia lagi kecil. Umur dia 12. Lumayan susah. Dia banyak susah. Itu yang mau makan susah. Semua saya jadi susah. Punya duit bayar rumah punya. Cuma 400 lah. Tapi saya punya abang ada bantu lah.
Ya, abang ada bantu sikit duit-duit. Boleh lah. Kerja. Okey lah sekarang. Tak ada susah lah. Mak saya buat kerja asam, di paket asam. Tengoklah satu hari buat 4 kotak ke 5 kotak. Kalau saya nerusi ikut mak saya kerja dapat lebih sikit. Kalau mak saya seorang je dapat kurang. Ni kali pertama mak saya masuk. Selalu pergi hospital sakit kan, dia bagi ubat balik. Tapi ni kali pertama masuk ward. Tu kena bayar tu masuk nak masuk ward kan. Masa daftar tu dia kata nak bayar 30. Mak saya tak ada duit kan. Lepas tu saya simpan RM10. Lepas tu saya bagi mak saya RM10 tu. Lepas tu mak saya simpan RM1 semua tu kumpul dapat 30. Lepas tu bayar lah. Lepas tu bayar masuk ward. Bukan semua orang boleh pergi hospital. Kalau pergi hospital swasta, kita terpaksa mengeluarkan wang yang banyak. Adalah salahnya jika kita menswastakan perkhidmatan asas seperti hospital. Ada golongan kaya di Malaysia yang mampu membayar fees atau yuran tertinggi, tetapi ada golongan miskin yang tidak mampu. Kami menyeru pada kerajaan, jangan menswastakan perkhidmatan asas rakyat. juga digunakan untuk menangkap orang yang berbeda pendapat yang bertentangan. Bantu saya join campaign ini untuk masukkan ASN. Hidup rakyat! Saya dipisah daripada keluarga saya. Saya sudah merasakan betapa pedihnya terpisah dari anak-anak saya. Dia orang memang tahu ASN iaitu tangkap orang suka-suka hati lah. Tak payah alasan, tak payah bukti. Saya rasa ASN adalah satu alatan yang digunakan oleh kerajaan sekarang untuk menahan orang yang kononnya membuat kacau lah. Ambil gambar ke lain je. Tempat lain banyak. Kita boleh menggunakan mahkamah. Apa guna mahkamah? Hari yang pertama sudah berlaku macam ni lah. Orang pun orang lain saya boleh pegang. Sebab kamu engkau. Ada orang okey. Jadi lama di dia. Masa tu nak lalu balai polis dia. Lepas tu dia pun semua tahan kami, tak nak bagi kami berbasikal dan semua basikal dibawa masuk ke balai polis.
Alasan yang diorang bagi adalah basikal kami dah ada itu flash reflector, dan dia pun bagi alasan ini, cakap you pun kacau jalan raya, kereta semua lalu. Lepas tu diorang keluar saman satu basikal. Memang lucu lah. Basikal pun boleh kena saman. Saya pun kali pertama kena ni saman. Mr. Lim Yok Siang. Taklah, mereka cakap itu hanya untuk mengambil excuse lah, kerana mereka tak mahu kami mengadakan kempen ini lah. Mereka tak mahu kempen ini berjaya lah. Tak tahulah, kita rakyat baik. Kita cara aman pengayuh cara aman. Tapi susah juga. So apa kita boleh buat? Diorang pun tak boleh buat apa. Jadi kita tak salah kan? Diorang tangkap suka-suka tangkap saja. 当然，我们知道这个路程不只是站裁吧，我们还会做一些教育工作啊，包括教育我们的警察，尤其是他们一直在路上等我们，所以我们都一直在路上教育他们哦。所以这是一个很好的机会啊，对我来说。觉得警察是有多么的空哦，多多少少有给很多人知道这个事情发生，因为越踩就越对面对很多警察的知道。 然后就越多人会关注这个课题哦。I tell you, Sisa, don't panic lah. What press conference? No. Don't be like We want to speed up. You need us. Speeding up. You give us speeding up. Hanya memori mulia. Fatima. 我是16岁。Okay, hi, my name is Angeline. Saya berumur 16 tahun. Okay, nama saya Ravin. Saya berumur 16 tahun. Kami sendiri mengambil keputusan untuk menyertai kempen ini. Kami tidak dipaksa. Dan ibu bapa kami juga menggalakkan kami untuk menyertai kempen ini. Kerana ia satu perkara yang baik untuk rakyat dan negara. Kami melakukan suatu perkara yang positif lah. Setelah itu kami sampai di Rawang dan polis telah membawa kita ke balai. Mereka telah separate kami lah. Mereka juga tanya soalan-soalan yang tak sensible lah. Mereka memanggil apa yang kami buat itu pakai tuduhan, paksaan kanak-kanak untuk mengayuh basikal. Tapi itu sebenarnya tak benar. Dan pada malam itu terdapat banyak orang yang berkumpul di situ lah dan support kami lah. Mereka mengadakan satu candlelight vigil lah. Mengambil candle dan chant slogan semua lah untuk memberi support kepada kami. Sangat mengecewakan lah. Pihak polis saya rasa tak faham dengan kempen kita. Kita buat kempen ini untuk aman, tapi dia orang rasa kita tengah buat porak-poranda dalam negara. Kami pergi ni untuk rakyat dah. Demi untuk rakyat. Polis kalau tangkap pun, kami bukan curi, kami bukan bunuh, kami bukan pencolek. Saya suka melukis sejak darjah 6 lagi. Melukis bagi saya boleh luahkan perasaan. Waktu melukis, saya boleh mendalami perasaan mereka. Masa itu saya ada di ladang Victoria dan saya lihat masyarakat di sana sangat daif, miskin. Dan ada kanak-kanak nangis kan. So saya rasa lebih baik saya lukis macam itu. Dan ada ayat di bawah, maksudnya kita perlu merubahkan situasi itu sebelum situasi itu merubahkan kita. Okay, next ni pilihan raya yang bersih.
Dulu sebelum 1963, pilihan raya diputuskan oleh rakyat. Tapi selepas 1963, dia telah berubah. Kuasa bukan di tangan rakyat, tapi di tangan orang-orang besar. Ahli majlis ini, saya tak rasa kewujudan mereka. Mereka ada buat kerja ke, tak buat kerja ke, jawatan itu wujud untuk apa, satu benda pun kita tak tahu. Orang itu perlu dipilih oleh masyarakat di situ. So, lantikan itu sekarang pun kalau kita tengok, ada pengaruh politik. Kalau orang tu betul-betul kerja, you adakan election. Biar orang tentukan, orang pilih. Kalau dia buat kerja, orang tentu pilih dia, betul tak? Yang paling bagi saya kenangan adalah bila sampai di satu estate di Labu, di Negeri Sembilan lah. Estate tu memang sangat lama, sudah sangat lama. Semua rumah di sana pun dibina dengan papan. Bekalan air pun tak ada, diorang semua pakai air telaga saja. Semasa saya masuk memang rasa lain macam lah. Waktu tu di kampung, semasa di perkampungan orang asli, saya tengok kasihan juga sebab dia orang tak punya kemudahan yang asas dengan jalannya yang nak masuk jauh ke dalam. Kira kebajikan mereka kurang dijaga lah. Bukan tak ada, tapi kurang. Ramai kawan, orang baru. So excited, journey, adventure. Wow. Dulu memang saya sangat cetek pengetahuan tentang kehidupan rakyat. Sejak dari kamera basikal, saya lebih berani ke depan nak bercakap. Kalau bukan saya yang pergi ataupun kami yang pergi bertanya, siapa lagi? Akhirnya menyatulah, berjuanglah untuk satu misi. Kebenaran, kebenaran, Kalau gaji tak naik kita kayo. Kalau gaji tak naik kita kayo. Kalau gaji tak naik beginilah caranya. Kalau gaji tak naik kita kayo. Kalau rumah tak beri kita kayo. Kalau rumah tak beri kita kayo. Kalau rumah tak beri beginilah caranya. Kalau rumah tak beri kita kayu. Kalau air tak masuk kita kayu. Kalau air tak masuk